hari ni dalam kenyataan akhbar Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memaklumkan dia akan meneliti saranan untuk potong elang ahli parlimen yang ponteng sidang parlimen tu. Komen tu cik. Macam mana? Dia akan potong elang. Dia akan memperhalusi cadangan tu. Dia akan potong elang ahli parlimen yang ponteng. Betul, saya setuju. Kalau misalnya terlalu kerap sangat ponteng tu, sepatutnya dia ambil tindakan disiplin. Dan salah satu kaedah yang paling baik tindakan disiplin yang menyebabkan lepas ni rajin dia orang datang ialah dengan memotong elang. Dia kemotong tadi tu, dia cakap tangan-tangan mata belah. Ya, betul. Pak tu. Kalau dia macam tu marah memang tak elang lah. Tangan dia 500. Macam mana? Marah ni dah sinonim dengan makan gaji buta. Okey. Ada isu ke tu kan? Isu apa GEG ni, Generation Endgame ni kan. Banyak juga feedback ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin tu nak komen sikit kan. Dia macam ginilah Pertama sekali saya cakap terus terang lah, saya menentang idea Generation Endgame ni sebabnya benda ni asal dia datang daripada orang yang cakap tak suka bikin. Kari Jamaluddin dia nak paksa supaya generasi yang lahir selepas 1 hari bulan Januari tahun 2007, mereka ni tak boleh lagi hisap rokok, tak boleh lagi hisap vape, dan tidak boleh membeli, menjual, bekerja di tempat yang ada menjual barang-barang yang berasaskan tembakau dan juga vape ni. Nak jadi lori driver, grab driver, Lalamove driver yang bawa barang ni pun tak boleh. So ini akan menjejaskan pertama sekali peluang pekerjaan. Orang yang nak kerja dengan 7-Eleven So benda ni, itu sebab saya minta supaya kerajaan teliti dengan sehalus-halusnya. Pastikan kalau nak buat tu kena ada sedikit pengubahsuaian. Contohnya idea nak suruh orang berhenti merokok, saya sokong 100%. Tetapi kalau dia biasa isap rokok, tiba-tiba kita terus suruh dia berhenti, dia orang nak berhenti tabiat buruk ni. Biasa dia shift. Macam New Zealand, daripada rokok dia orang berpindah pergi ke vape. Dia kena gradually, dia kena sedikit demi sedikit, lama-lama dia kurang. Tapi orang yang mencadangkannya, dia mencadangkan supaya digalakkan penanaman ganja. Penanaman ketum, ganja dan sebagainya. Jadi mana datang logiknya? Kalau kau tak bagi orang isap rokok, kau tak bagi orang isap vape, kau galakkan orang tanam ganja. Last kali orang isap tak ganja tu? Mana lebih mudarat? Lagi satu, kalau nak cerita benda-benda yang memudaratkan, bukan setakat rokok je mudarat. Arak jauh lebih mudarat. Kenapa kita tak createkan siapa yang lahir mulai 1 hari bulan Januari 2007, mereka tak boleh minum arak lagi. Maka tidak ada lagi aksiden yang berpunca daripada mana-mana generasi baru yang mabuk. Itu lebih baik. Keselamatan jalan raya. Orang yang, pasal apa? Orang kalau isap rokok, dia tu ada tendensi untuk kena kanser. Orang yang dekat dengan dia pun ada tendensi, sebab dia hidu asap rokok orang lain. Tetapi isap rokok sendiri tu, dia tu lebih berpeluang untuk mendapat penyakit berbanding dengan orang-orang yang kadang-kadang ada dekat dengan dia, kadang-kadang tak ada. Betul lah. Tetapi orang yang minum arak ni, yang tak pernah jumpa orang tu pun boleh jadi mangsa. Orang yang tak berdosa pun boleh jadi mangsa. Sama juga dengan judi. Judi pun patut kita hentikan. Mulai
Siapa yang lahir 1 Januari 2007 tak boleh lagi berjudi. Maka tidak ada lagi orang yang kalah judi bunuh diri, selamat nyawa. Betul tak? Tak ada lagi orang yang hilang bapa. Tak ada lagi yang keluarga yang musnah akibat daripada tabiat judi. Tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa hidup di bawah jagaan ibu-ibu tunggal. Banyak kesan kerosakan rumah tangga dan sebagainya. So kalau nak berlaku adil, nak sebuah generasi yang baik, buatlah semua. Jangan buat sekerat-sekerat. Dan kena ingat, saya industri vape ni saya concern sebab kata-kata yang terlibat ni Bumi Putra. Kita dekat Malaysia ni, kilang vape terbesar kat Malaysia tu. Ada 200 kilang. Kata-katanya Bumi Putra. Ada 7,500 peniaga. Kedai-kedai jual vape ni. Kata-katanya Bumi Putra. Industri vape ni dah bagi peluang untuk 31,500 orang. 31,500 orang individu meniaga jual vape. Peluang pekerjaan. Dan kata-kata mereka ni peluang pekerjaan. Kata-kata mereka ni B40. Saya nak beritahulah salah satu sebab kita kalah pada hari yang lepas. Sumbangan diberikan oleh Khairi Jamaluddin bila dia paksa orang ambil vaksin. Itu sebab kalau ada lagi kerajaan yang cuba paksa ambil vaksin, saya akan tentang. Tugas kerajaan kena faham, sediakan vaksin untuk rakyat. Kalau rakyat mahu ambil, biarkan dia ambil. Tapi jangan paksa. Dan saya ucap terima kasih Kementerian Kesihatan dan keluar kenyataan. Tak betul cerita nak memaksa nurse-nurse ni mengambil vaksin. Tak benar. Dan kita harap dalam konteks Generation Endgame yang diilhamkan oleh Khairi Jamaluddin ni pun, kita harap telitilah betul-betul. Semak betul-betul, pastikan jangan terburu-buru sehingga ianya memberi kesan kepada anak-anak muda yang kena ingat orang yang anti vaksin ni ramai tau. Berapa ramai mereka tak undi Barisan Nasional Pilihan Raya lepas. Orang yang merokok ni bila tahu KJ nak haramkan rokok dan vape kepada orang yang lahir selepas 2007, kau rasa orang muda yang isap vape ni semua undi BN tak? Tak ada. Bila dia orang ni tak nak KJ jadi calon, tiba-tiba kita letak juga KJ jadi calon. Tengok apa jadi. Habis. Bukan setakat KJ bungkus. Semua calon BN lain yang muda-muda yang berpotensi ni, semua ranak rosak. Syariah Hamdan pun kalah. Itu belum sempat lagi dia keluar sekejap. Sekarang dah keluar selama-lama. Dia gantung tu. Dia gantung. Yalah, dia gantung, tapi dia dah keluar sekejap dengan KJ. Keluar selama-lamanya lah. Okey tu. Perikatan Nasional ni dia masih memainkan watak kerengga tu dekat Pahang ni. Dia kata kalau dia menang kursi pelanggan ni, dia ada jumlah 18 kerusi dan dia boleh mentadbir kerajaan. Kalau dia menang di pelanggan, dia ada 18, kita ada 16. 16 kita campur lagi 8. Kata harapan. 16 campur 8, kita ada 24. Kemudian kita ada lantik seorang speaker. Mana kita ada 25. Di mana otak dia orang ni? Kalau dia ada 17 hari ni, tambah 1 pun, dia baru ada 18. Dia tak cukup jumlah. Dia memang tak cukup jumlah. Kita ada lebihan 8. Kita ada lebihan 8. Kalau kita hilang 1, kita ada lebihan 7, campur dengan speaker, kita masih ada lebihan 8. Maknanya dia mesti ada kurang-kurang 5. Dia mesti ada 5. Dia kena menang di pelangai, dan dia kena curi orang kita 5. Barulah dia boleh form government. Itu pun
Kalau dia ada satu je kelebihan, boleh tak dia mentadbir kerajaan negeri dengan baik? Tak boleh. Kerajaan tak stabil. Kerajaan tak stabil. Tapi jangan kau buat kerja ni. Silap-silap daripada Perikatan Nasional nanti lompat ke BN. Dengar khabar tu dah ada. Dengar khabar-khabar ada 4 orang pula daripada Perikatan Nasional dia nak lompat. Presiden beritahu kan. Kan? Jangan silap Maknanya berlaku tawar-menawar tu kata. Tak adalah berlaku tawar-menawar. Berlakunya orang yang dah tak boleh tahan. Orang dah tahu bahawa potensi untuk menumbangkan kerajaan persekutuan tak ada. Apa kejadah nak jadikan kerajaan negeri yang sealiran dengan kerajaan persekutuan tiba-tiba jadi kerajaan negeri pembangkang? Tak ke gila? Wakil rakyat mana yang nak buat kerja ni? Susah untuk Contoh. jadi susah untuk dibantu rakyat, tak ada duit. Tak boleh. Hari ni pun kita tengok, bila time nak merasuah pengundi, dia orang ada duit. Bila time orang datang minta tolong banjir dan sebagainya, mana pergi dia orang? Wakil rakyat Perikatan Nasional lari bertaburan. Habis kuat yang dekat baling ni datang bawa nasi lemak yang besar tu. Kan? Okey lah, korang-korang ada lah usaha juga kan? Kita tak bukan nak perlekeh kan? Tetapi rakyat sangat memerlukan. Tapi pandai pula rakyat ni, bila time nak perlukan bantuan, dia cari yang wakil rakyat BN. Dia tahu kita ni mengamalkan politik politik khidmat ni kan? Memang berkhidmat kita ni. Tapi bila dia orang main isu, dia orang main isu Melayu, dia orang main isu agama, kita kalah. Tapi bila time susah, dia cari kita. Itulah kadang-kadang kan. Tak payah Cakap pun salah, tak cakap pun salah. PO lah kan. PO tahu, pakai otak lah. Okey, ada satu hantaran media sosial ni kan, Hamzah Zainuddin. Dia menyifatkan kerajaan kita ni langsung tak buat kerja. Lepas tu dia kata dia bandingkan perbandingan harga negara Thailand dengan kita ni tu. Dia sampai blaming game. Dia cakap kerajaan tak buat lah, itulah. Apa? Dia nak bandingkan apa? Harga beras. Harga beras kita ni lebih murah daripada Thailand. Padahal Thailand ni kaya dengan beras je. Tapi harga beras kita lebih murah daripada Thailand. Cakap tu pakai otak. Fikirlah dulu, buatlah homework. Jangan kau ingat pasal minyak masak yang anak kau sembunyikan saja. Kan? Tak cakap tu pakai otak. Cakap mesti melalui dengan menggunakan fakta-fakta. Buatlah sedikit research kan? Buat, pergi tengok perbandingan harga beras ni kita paling murah tau dekat rantau Asia ni. Sebelum tu Vietnam murah sikit daripada kita. Dan satu lagi mana negara. Sekarang kita paling murah. Sekarang kita paling murah beras ni. Okey tu, ni berita paling baru ni tu. Bekas pengerusi MIC Negeri 9 letak jawatan keluar parti, El Manikum. Ya. Kenapa dia? Dia tak bagi sebab dia tu ni lah. Okey, kita tak payah ulas lah. Tak payah ulas lah tu kan. Okey. Ada yang nak naik kan? Ada. Okey, silakan. Geri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, cakap. Ya tu. Ya. Pasal beras ni. Boleh lagi. Saya Okey. tak tahu Datuk tahu dah kau belum. Tapi apa? Alhamdulillah kerajaan orang kata apa mengambil langkah-langkah campur tangan. Kita nampak. Ya. Tapi nak minta Datuk Bulan lepas saja Anwar Ibrahim kata orang kata apa? Kalau kamu sorok beras, kita akan ambil tindakan apa semua. Ya. Harga padi pula mereka turunkan. Sebelum ni harga padi sebab lah ni Kedah tengah duk tuai padi. Sebelum kerajaan ambil langkah intervensi tu,
Harga padi boleh pergi 1,700 ke 1,800. Tapi hari ni petani tengah mengeluh lah. Sebab mereka telah turunkan harga padi dari pintu kilang ni 1,200 ke 1,300 lah. Okey. Minta Datuk ulas sikit. Adakah negara kita ni tengah dikuasai oleh kartel-kartel padi dan beras dan kartel-kartel lain ni lah? Saya nak ulas ni nanti ada yang kecil hati pula kan. Itu masalah dia kan. Tapi saya rasa langkah kerajaan yang dah buat sekarang ni banyak dah membantu petani-petani. Kita pun tahu bahawa bila mana PM minta Semota bagi 10 juta, dia bagi 10 juta. Lepas tu minta lagi 50 juta, dia bagi 50 juta. Lepas tu PM minta supaya 30% hasil daripada hasil bernas nanti dipulangkan balik kepada pesawah. Saya rasa banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu petani-petani, khususnya pesawah-pesawah padi ni. Ini belum lagi masuk dari segi bantuan baja dan sebagainya. Banyak benda. Dan kemudian YB Mat Sabu pun minta dengan PMX untuk membantu supaya usaha untuk membuat 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk membuat terusan daripada Kedah, Perlis. Dan ini sudah pasti akan banyak membantu petani-petani lah. InsyaAllah lah, saya yakin pihak kerajaan juga akan cuba memikirkan bila ada pihak-pihak tertentu yang bermain dengan harga-harga ni, terutamanya dengan harga padi dan sebagainya ni, kita akan cubalah cari solution macam mana cara kita boleh melegakan hati pesawah padi kita. Yang pasti untuk masalah bekalan beras yang kekurangan ini sudah ada 4 langkah intervensi. Pertama sekali, apa yang kita lakukan ialah kita pastikan bahawa di Sabah Sarawak yang sebelum ni harga satu kampit RM41 untuk 10 kg, selepas ni mereka akan dapat subsidi oleh kerajaan. Kerajaan subsidi, dan selepas ini mereka boleh beli dengan harga RM31 saja. Beras import tau, RM31 saja satu kampit 10 kg. Kemudian kerajaan tahu bahawa kebanyakan daripada premis kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan, pembekalan kepada pihak kerajaan biasa guna beras import, beras tempatan. Sekarang ni nak pastikan yang 5% penggunaan beras tempatan yang dulunya ialah mereka yang bekal pada agensi kerajaan ni. Lepas ni orang yang bekal pada agensi kerajaan tak boleh beli beras tempatan. Mereka kena pakai beras import, tapi mereka dapat dengan harga RM3,200 satu tan. Harga pintu gudang. RM3,200 satu tan. Kampit 50 kg. Ini untuk yang 50 kg, 50 kg. Pada orang pakai banyak lah. Kemudian yang ketiga, pasukan penjahas. itu yang keempat. Kosarindo. Tu. Kita ada nombor satu apa tadi? Okey. Kemudian kita ada operasi beras putih tempatan. Ini pihak custom, pihak KPDN, pihak polis, pihak Makis, mereka akan pergi semua gudang-gudang simpan beras, kilang-kilang simpan beras. Kita akan pergi pasar raya, kedai runcit dan sebagainya. Kita akan ambil sampel. So bila dapat sampling ni, kita akan buat analisis makmal. Kalau didapati beras ni ada campuran beras tempatan dengan beras import, maka pihak yang mencampurkan ni
yang membungkus semula beras tempatan jadikan beras import ni, kerana harga beras import mahal. Orang ni semua akan diambil tindakan, sama ada dipenjarakan ataupun didenda. Siapa yang sembunyikan beras, siapa yang menjual dengan harga yang berlebihan, kita ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, semua ni akan kita ambil tindakan insya-Allah selepas ni. Ada salah satu lagi yang tak sebut. Okey, ada lagi? Okey, tu. Saya harap orang kata apa, isu beras ni kita ambil pengajaran lah. Sebab macam sebelum langkah-langkah ni diambil pun, bila kita tanya Datuk Seri pun, Datuk cakap orang kata apa, jawapan tu untuk alih perhatian, macam peniaga beli secara berlebih-lebihan, orang simpan stok apa semua. Sedangkan dia bukannya orang kata apa, dekat pasar tu kita tak dapat. Masalahnya peruncit pun tak dapat beras tu. Okey. Sampai dia macam ni. Tu berapa kali dia abang, dia penurunan, orang kata apa, penurunan stok beras bro. yang dia dapat tu memang dia panic buying pun sebahagian daripada punca dia, kan? Ya. Dia pertama sekali dia pasal El Nino juga penyumbang kepada 18 buah negara tak ekspor lagi beras. Bila dia orang ni tak ekspor beras, kita ada kekurangan beras import. Bila kita ada kekurangan beras import, orang yang sebelum ini makan beras import, bila beras import ni penawaran dia kurang, permintaan dia masih sama, jadi harga tu dia naik, kan? Tak, benda ni, teori ni, ini bukan teori main-main. Sebab orang yang dulu makan beras mahal ni, dia dah balik makan beras tempatan. Bila beras tempatan tu, orang yang makan beras import tu, dia dah makan beras tempatan. Ya? Datuk dah ulang benda tu banyak kali. Kita faham pasal faktor global ni apa semua. So, nanti. Bagi saya explain sikit lagi. Pinjam telinga dalam seminit 2. Okey? Bila orang dah semua berpindah pergi beras tempatan, stok yang boleh bertahan 1 bulan, seminggu pertama dah habis. Tambah pula yang Seminggu pertama dah habis. Bila seminggu pertama dah habis, ada tempat dia dapat bekalan beras tempatan, ada tempat langsung tak dapat. Itu kena faham. Memang betul lah you cakap tadi. Ini bukan pasal panic buying apa semua sekali, tapi kena faham, bila semua orang dah pergi ambil beras tempatan, ditambah dengan orang yang cerita beras tak ada, ianya juga menyebabkan panic buying. Tempat yang masih ada beras tempatan, biasa orang beli 2 kampit, orang dah beli 4 kampit, orang dah beli 6 kampit, orang beli 10 kampit, dia simpan beras tu. Maka makin cepatlah beras tu tak ada di pasaran. Dan itu menyebabkan last kali pemborong pun bila dia hantar beras import saja, dia tak hantar beras tempatan lagi. Betul pula. Okey. Dia tu kalau ikutlah Token Maidin ni, dia dah cakap pasal sebelum benda ni jadi heboh lagi, pengurangan, orang kata apa, pengurangan bekalan beras tempatan tu yang dia dapat. Kalau nak kata panic buying apa semua ni, benda tu jadi dah lepas tau. Okey. Saya nak tanya dengan you lah. You rasa dia dapat maklumat tu daripada mana? Siapa? Maidin. Dia dapat maklumat daripada mana? Dia dapat daripada dia punya ni lah, dia punya outlet dia. Macam dia kata, dia dapat daripada outlet dia kan. Tapi setiap benda yang berlaku tu, dia mesti ada punca dia. Punca dia apa? Dia akan melalui kerajaan juga. Punca dia apa? Punca dia macam kita cakap sebelum ni lah, El Nino apa semua, berat. Itulah dia. Masalahnya Datuk. Maknanya betul lah. Tu ada. Dia betul
Cuma rakyat ni dia tak mau dengar masalah El Nino ke apa benda ke. Bila time beras tak ada dekat pasaran, dia terus cakap ini PMX ni, itulah celaka lah, itulah inilah kerajaan haram jadah lah apa semua sekali. Sebab mereka tak boleh terima hakikat dia bahawa harga beras import ni menjadi mahal kerana masalah El Nino. Bila masalah El Nino berlaku, kemudian orang tak boleh ekspor benda tu keluar kerana keperluan dalam negara dia sendiri pun tak cukup. Bila dah tak ada beras import ni menjadi mahal. Bila beras import jadi mahal, orang yang biasa beli beras import, dia akan berpindah pergi beras tempatan. So, kalau dulu ada 1 juta orang kongsi contohnya lah 100,000 beg, kan? Sekarang ni ada 2 juta orang kongsi 100,000 beg. Cukup tak cukup? Belum lagi tambah tukar kambing. Ini belum lagi orang yang tukar kampit, belum lagi orang yang panic buying. Yang biasa beli 2 kampit, tiba-tiba kerana dia dengar cerita beras tak cukup, bila dia nampak ada 4 biji beras, dia tak beli 2 kampit. Dia ambil 2 kampit, dia suruh bini dia beli lagi 2 kampit. Okay, Datuk rasa lah, kita setuju memang ada isu food security, kan? Ada tak pemborong-pemborong ataupun pembungkus beras tempatan ni yang tukang Ada. beras tempatan jadi beras import? Ada. Kalau tidak ada, kerajaan tak lancarkan operasi beras putih tempatan. Sebab adalah tu kita nak pergi ambil sampling beras-beras ni, kita akan pergi semua tempat ni, kita akan ambil sampel, kita akan test, tengok adakah ini purely beras import. Sebab semua sekali tu kita boleh tahu bila kita buat laporan analisis makmal, kita boleh tahu berapa persen beras tempatan, berapa persen beras import, daripada mana origin beras-beras tersebut. So daripada situ nanti kita akan boleh ambil tindakan. Okey. Baik tu. Okey, ada soalan lagi di studio? Kita buat langkah dulu dah. Sejam. Ada lagi? Tak ada. Pelanggan tu. Peluang undi. Ni nasihat. Okey. Nasihat saya kepada rakan-rakan di Pelangai, esok pagi tolong pastikan malam ni simpan IC tu baik-baik. Jangan sampai ada orang ambil IC kita. Itu penting tu. Manalah tahu anak kita ada seorang walak unpas ke apa ke. Malam-malam ni dia tahu mak dia ni orang BN, dia sorokkan IC. Dah besok tak boleh nak keluar mengundi. Tolong pastikan besok awal-awal pagi pergi keluar mengundi, dan pastikan anda undi calon nombor 3 Datuk Amiza Abu Adam daripada Barisan Nasional. Undilah lambang Dacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.